Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peneraju acara. Barisan hakim bijak berkarisma. Seterusnya hadirin yang ceria. Dengarkan kisahku persembahkan, kisah dari Al-Quran. Jadikan renungan, dengarkan kisah wahyu pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan, Nabi Muhammad putra kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Baginda berusaha mencari kebenaran hakikat kehidupan sebenar dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Baginda merupakan Rasul terakhir yang diutuskan kepada seluruh umat manusia. Pekerti baginda sangat mulia. Renungkanlah firman yang esa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ketika baginda berusia 40 tahun, Allah mengilhamkan agar baginda mengasingkan diri atau beruzlah di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Ianya bertujuan untuk beribadah, mencari ketenangan serta kebenaran. Ya kawan-kawan, muhasabahlah diri demi membina jati diri. Camp Smart Solat merupakan salah satu program ke arah meningkatkan jati diri. Kawan-kawan, masyarakat Arab zaman jahiliyah bergelumang dosa. Orang yang kaya dipandang mulia, yang lemah pula dihina. Setelah berulang-alik dari Mekah ke Gua Hira selama beberapa malam sehingga melewati 1 bulan, maka tanggal 17 Ramadan di malam nan sepi, malaikat Jibril datang menghampiri dan memeluk erat Nabi. Disuruh membaca, tetapi baginda tidak tahu membaca. Berulang kali dicuba, akhirnya malaikat Jibril mengajar baginda sebagaimana di dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang pemurah, mengajar manusia dengan kalam dan mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Ya kawan-kawan, amalkan budaya rajin membaca demi menambah ilmu di dada. Galakkan membaca melalui program Nilam di sekolah, wajar diteruskan. Setelah Nabi diajar membaca, Jibril hilang dari pandangan. Ulanglah baginda. Cemas, takut, gemetar. Tubuh menggigil, peluh dingin terpancar. Diselimuti, dibujuk manja istri tercinta. Terlerailah sudah, hilang segala resah. Lalu baginda menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Cubit paha kanan, paha kiri terasa sakit. Begitulah kasihnya Khadijah. Renungkanlah firman Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل بينكم مودة warahmah, dan dijadikannya di antara kamu suami istri perasaan kasih sayang dan rahmat. Surah Ar-Rum ayat 21. Ya kawan-kawan, istri soleha penawar hati suami. Ketika Dr. Morsi dipenjarakan, istrinya Dr. Najla Mahmud sentiasa memberikan kata-kata semangat padanya. Akhirnya, Khadijah membawa baginda bertemu Warakah bin Naufal. Siapakah Warakah itu? Ya kawan-kawan, Warakah merupakan sepupu kepada Khadijah, seorang pendeta Nasrani yang alim dengan kitab Taurat dan Injil. Menurut Warakah, peristiwa itu bukanlah rahsia, malah telah tersurat di dalam kitab terdahulu. Nasihat Warakah benar-benar menyenangkan hati baginda. Renungkanlah firman yang esa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengenalinya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Surah Al-Baqarah ayat 146. Ya kawan-kawan, bertindaklah mengikut nasihat yang baik dan rujuklah pada yang lebih arif. Ikutilah rancangan Tontonan Ustaz di TV 9. Wahyu pertama jadi petanda Muhammad, utusan yang esa menyeru manusia ke jalan yang diredha. Peristiwa ini bermulanya detik tugas baginda Muhammad dilantik sebagai Nabi dan Rasul kepada seluruh umat manusia. Ajaran baginda menyuruh manusia agar menjauhi segala larangan dan kesesatan. Jika berenang sudah sampai ke tepian, jika mendaki sudah sampai ke puncak, jika menulis sudah sampai ke noktah. Demikianlah berakhir hamba bercerita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda peserta mengambil dan menilai solat spontan di meja Ketua Hakim. Dengan izin, saya serahkan pengujian ini kepada Ketua Hakim untuk menjadikan solat spontan. Baik, tajuk wahyu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik soalan saya. Islam menuntut umatnya supaya menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Namun terdapat sebilangan kecil murid-murid yang malas menuntut ilmu. Cuba adik berikan satu akibat jika kita tidak berilmu pengetahuan. Soalan balik. Islam menuntut umatnya supaya menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Namun terdapat sebilangan kecil murid-murid yang malas menuntut ilmu. Cuba adik berikan satu akibat jika kita tidak berilmu pengetahuan. 1 minit untuk itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim bijaksana, hadirin semua, soalan diberi, ini jawabnya. Kawan-kawan, sekiranya kita malas menuntut ilmu, semestinya kita akan kekurangan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang pelajar, saya mestilah rajin membaca demi menambah ilmu pengetahuan. Seterusnya akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Benarlah, jika tidak dipecah karuyung, mana akan dapat sagunya? Renungkanlah firman yang esa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Surah Al-Alaq ayat 1. Ya kawan-kawan, amalkan budaya rajin membaca demi menambah ilmu di dada. Galakan membaca melalui program Nilam di sekolah, wajar diteruskan. Membaca itu jambatan ilmu, jadikan buku teman hidupmu, tinggi darjatnya orang berilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.